Para pelajar tengok yang pertama, ayat 12. Kazzabat qablahum qaum Nuhin, sampai ke akhir ayat. Allah kata telah mendusta sebelum daripada Quraisy ini ramai dah orang-orang dulu. Dalam ayat ni pun Tuhan buat apa? 7, 8 contoh. Kata di ulama tadabbur, akhbara subhanahu, Allah Ta'ala nyatakan, ceritakan dalam ayat ini, anna kulla wahidin min haula'il mazkurin, semua nama-nama yang telah disebut itu, Fir'aun dan geng-geng dia dan seangkatan dengan dia itu, mereka telah mendustakan rasul-rasul mereka. Mereka lam yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din, mereka tak beriman dengan sebahagian dan mereka kafir dengan sebahagian, sebagaimana Yahudi dengan Nasara. Bal kazzabur jami', mereka telah mendustakan semua sekali. Ingat, tengok ayat tu kata apa? Bal kullun kazzabar rusula. Tengok dalam ayat 14 tu, kullun kazzabar rusul, semua mereka telah mendustakan rasul. Dari sudut fakta, dia tak dusta semua. Puak-puak Lut, dia dusta Lut ya. Puak-puak Fir'aun, dia dusta kepada Nabi Musa. Ya mungkin dia tak kenal pun Nabi Nuh, tapi kenapa dia kata mendusta semua? Sebab kaedah kata, siapa dusta pada seorang rasul, seolah-olah dia mendustakan semua nabi. Gitu kaedah. Hadza a'zamu anwa'il kufri, fa kullu man kazzaba ar-rasul faqad kafara. Semua kumpulan yang telah mendustakan rasul, dia kafir. Wa man lam yusaddiqhu, ada orang yang tidak membenarkan rasul tapi dia tidak mendustakan, dia tak percaya, dia juga kafir. Jadi katanya, kata di ulama, fa kullu mukazzibin, setiap orang yang mendustakan rasul kafir. Bukan semua kafir itu mendustakan rasul, dia tak percaya pun, dia liberal dia panggil. Dia panggil buat kafir liberal ni, dia kafir tapi dia tak peduli pun rasul apa, biar dia lah. Jadi kita ini pun macam-macam manusia. Ada kafir yang kafir dia saja, tak ada apa, dia duduk tepi masjid, dia tak kacau. Orang duduk kuliah ke, orang azan ke, dia relax buat dia, tak ada repot polis, tak ada apa. Ada seorang kafir ni pengacau, dia tak ada apa tempat tu, tapi asyik duk demonstrasi, duk hantar bantahan dia. Itu dia panggil kafir. Itu berbagai-bagai jenis. Ada kafir yang mendustakan dan ada yang melawan. Ada kafir mendusta tak lawan. Ada kafir dia tak dusta tapi tak percaya, tak terima, kafir juga. Jadi peringkat kekufuran itu berbeza-beza. Satu. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah sebut wa Fir'aun. Dia tak kata wa qaumu Fir'aun, dan kaum Fir'aun. Dia ambil batang tu Fir'aun, wa Fir'aun. Kenapa? Li'annahu laysa fi qadati, kerana tidak ada lagi Fir'aun lain. Jadi dia ketua besar, ketua umum, presiden, Perdana Menteri duduk di Fir'aun belaka. Jadi wan nasu, Allah Ta'ala sebut nama dia tu menunjukkan kebesaran dia, menunjukkan keangkuhan dia, menunjukkan kesombongan dia. Fir'aun, dia telah menghina kaumnya sendiri. Bani Israel telah dijadikan hamba abdi. Sebab itulah dia kata wa Fir'aun, tak ada kaum Fir'aun, dia sendiri tu jahat. Hak lain tu kaum-kaum, sebab yang lain tu kan Nabi. Hak ni Fir'aun sebut dia. Allahul musta'an. Jadi kita kata itulah perbuatan yang tidak baik. Kemudian dalam ayat ini Allah kata kullun, tengok faedah yang ketiga, kullun kazzabar rusul, ay kullun min hadhil umami wa haula'il qurun kazzaba rasulahu. Semua umat-umat yang disebut tadi dan yang tak sebut pun ada kaum yang telah mendustakan rasul-rasul. Jadi kaedah kata apa? Kaedah kata man kazzaba rasulan, siapa dia dusta seorang rasul, fa ka'annama kazzaba jami'ar rusul, seolah-olah dia mendusta semua rasul. Dalil dianya, dalil surah Asy-Syu'ara, tanda surah Asy-Syu'ara ayat 105,
Allah kata kazzabat qaum nuh al-mursalin. Kazzabat qaum nuh, kaum Nabi Nuh telah mendustakan semua rasul. Dia dusta Nuh ya, tapi dikira semua sekali. Dia panggil angkat borong. Kita hari ni pun tak macam dalam kaedah matematik akidah. Dia ada beza matematik akidah dengan matematik hisab. Matematik hisab 10 tolak 1 9. Betul? Matematik akidah 6 tolak 1 kosong. Aku percaya 5 rukun iman. Tak percaya kepada malaikat ya. Kafir lalu. Itu dia panggil matematik akidah 6 tolak 1 kosong, 5 tolak 1 kosong. Matematik hisab tidak. Satu lagi matematik manusia sekarang sama juga 10 tolak 1 kosong. Saya dengan dia 9% ngam. Tak ada masalah. 1% ya kita khilaf dengan dia. Khilaf tak kira khilaf apa dia, khilaf fikih ke, khilaf dalam masalah apa saja, furu' akidah ke. Aku friend dia ni, tak kawan dengan dia sebab dia berbeza dengan saya. Kita tak belajar matematik adab, matematik akhlak, ini masalah besar. Baik para pelajar sekalian. Berapa dah kita? 3. Jadi yang keempat, kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Siapa yang mendustakan rasul, maka mereka berhak mendapat azab. Pada jemaah dia tulis wa'idun. Dalam Quran ni ada 2. Wa'dun, wa'dallah, janji Allah itu benar. Kalau kata wa'ad, janji baik. Wa'id, janji azab. Tuhan kata kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Semua mereka telah mendustakan rasul, bermakna mereka berhak menerima azab. Jadi kita kata ini, jadi ayat ini menunjukkan bahawa semua orang yang menentang rasul, mereka berhak menerima azab. Jadi sebahagian ulama kata annallaha yasihu an yukhlifa wa'idah. Allah Ta'ala tidak mungkin janji, la yukhliful wa'd, tapi dia mungkin menukar wa'id, janji azab. Itu hak Allah Ta'ala. La yukhlifu wa'dahu, dia tak mungkin janji baik dia tak akan tukar. Orang ni syurga, tapi mungkin Allah Ta'ala tukar janji buruk. Dia kata siapa dia buat gini-gini, neraka, azab. Bila di akhir esok orang dibakukan dosa besar, sepatutnya azab, tapi dia panggil tahta masyiatillah. Orang ini duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Mungkin dia azab, mungkin dia maafkan. Tapi orang yang baik-baik tak ada mungkin masuk syurga, mungkin dicapuk neraka. Itu dipanggil janji Allah Azza wa Jalla itu benar. Tetapi janji dia untuk nak seksa masih lagi bergantung di bawah masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau dia kata aku kesiannya orang ni, kesiannya kau orang ni, dia mati, aku nak beri rahmat pada dia, itu hak Allah Ta'ala, tak boleh kita sekat. Sebab tu dia panggil rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Ada sebuah nota buku yang saya usahakan, tuan-tuan cari buku tu menarik, nama dia Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Mana buku kita ni, tajuk dia Rahmat Allah Ta'ala Tidak Pernah Terhenti. Mana kita jangan putus asa. Kalau kita setara mana dosa banyak pun, kita ferah setara mana pun, jangan kata biarlah aku mati, tak ada harapan dah aku nak pergi syurga. Jangan. Sebab rahmat Allah Ta'ala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah kata rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan. Jadi kita kena letak bahawa rahmat Allah Ta'ala luas, tapi kena betul faham macam mana. Ada setengah orang dia salah faham. Salah faham apa? Dia salah faham dengan ayat ni. Dia kata rahmat Allah Ta'ala luas, tak semaya apa tak apa, tak untuk aurat, rahmat Allah Ta'ala luas. Ini geng-geng yang salah guna ayat Quran. Dia panggil puak-puak liberal, puak-puak salah guna ayat. Kita kata jangan buat perangai lagu ni. Jangan buat perangai macam ni. Sebab apa? Sebab perangai lagu ni
menyebabkan orang berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Dia panggil gen liberal, gen sekular, ataupun puak-puak al-murjiah. Jangan main. Jadi kita tak maulah, kita nak para jemaah duduk dalam kepahaman yang baik, bahawa janji Allah Ta'ala benar, janji Allah Ta'ala nak seksa tahta masyiatillah. Benar, tapi itu hak Allah Ta'ala. Ada orang yang dimaafkan. Yang ke terakhir lah, yang ke apa ni? 5 dah kita. 5 dah. Allah Ta'ala sebut bal hum fi labsin min khalqin jadid afa'aina bil khalqil awal. Mu ingat kami lemah ke nak buat yang pertama dulu? Tengok ayat 15. Bal hum fi labsin min khalqin jadid. Bahkan mereka keliru dengan penciptaan semula manusia. Apa dia keliru? Tuan-tuan tanda. Ayat ini, hadhil ayatul karimah min barahinil ba'si. Ayat ini, ayat yang mulia ini, sebahagian daripada tanda kebangkitan semula. Dalil manusia akan dibangkit semula. Li'anna man lam ya'ya bi khalqin nas, Allah Ta'ala yang tak lemah nak ciptakan manusia kali yang pertama, dia juga tidak lemah untuk nak ulang balik benda yang sama. Apa pulanya? Jadi Allah Ta'ala namakan dalam Quran, tulis, Allah Ta'ala namakan dalam Quran kebangkitan semula manusia ni. Tengok dalam ayat ni dia kata khalqin jadid. Khalqin jadid maknanya dalam bentuk yang baru, bukan orang lain, orang tu juga, cuma dia hidup balik. Satu. Ada juga Allah Ta'ala sebut dengan perkataan lain, manusia ni akan dibangkit semula, akan hidup balik. Jadi 2-3 perkara yang disebut kita nampak macam hak lain, dak hak sama ya. Allah Ta'ala sebut i'adah, al-ma'ad. Ma'ad tu bangkit semula. Wasammahu nash'atan ukhra. Tengok. Khalqin jadid. Al-ma'ad, bangkit semula. Nash'atan ukhra, maknanya kejadian yang lain. Jadi semua ini kata ulama hum. Bahasa Arab kata orang tu lah. Walaupun beberapa pelbagai nama yang Tuhan sebut dalam Quran, tapi hakikatnya orang yang sama akan dipasang semula ya al-anggota yang ada, maka dia akan bangkit di akhirat esok. Bukan kata kita ni lain dah, orang lain dah mari ganti kita. Tak, kita tu kita lah. Allahu Akbar. Maka yang kita nak faham sekarang ni, bahawa kita akan dibangkit semula oleh Allah, kita akan dihitung, akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan dengan semua yang kita buat atas dunia ini. Kerana itulah kita sentiasa beristighfar, sentiasa minta ampun dengan Allah, supaya Allah Ta'ala maafkan kita, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita. InsyaAllah, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, di akhirat esok seorang hamba Allah akan diberi sijilat, rekod amalan. Dia duk baca buku rekod, dia baca berpeluh dah dia ni. Sebab dia baca tu dosa kecil, dosa besar dia tak jumpa cari dalam rekod. Dia bertanya malaikat, mana lagi rekod saya? Dia kata, oleh kerana kamu telah istighfar, kamu telah bertaubat, kamu telah minta ampun di dunia dulu, maka di akhirat ni Allah Ta'ala sembunyikan dosa kamu itu dengan sebab kita beristighfar. Jadi para jemaah sekalian, jangan lupa sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa minta ampun, menyesali dosa-dosa kita yang lepas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita, Allah Ta'ala maafkan kita, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan kita. Di akhirat esok tidak banyak perbicaraan yang kita akan lalui. Amin.